Hi teacher, good morning. Good morning. Okay, so presenter yang pertama boleh start share lah. Share slide. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Haris Ahmad baca doa. Test. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, mudah kami ketika belajar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Ya Rabbal alamin. Amin. Dah habis dah? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so harapnya hari ni hari Jumaat, ambil masa untuk kita berdoa lebih lah hari Jumaat ni kan, Saidul Ayam, hari yang diberkati. Okay, so harapnya kita sambung terus untuk chemistry mock IGCSE paper 4. Okay, boleh teruskan dengan pembentangan yang pertama. Testing waktu tu boleh dengar? Kuat sikit, teacher tak clear dengan awak punya suara. Okay. Just setting. Hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ahmad Syahmi from class 2. I will be presenting about the first question for chemistry IGCSE mock IGCSE paper 4. So, question 1A. The table gives information about some atoms or ions, A, B, and C. Complete the table. So, looking here, the number of protons and the number of electrons are not the same. So means that it has a charge. The number of electrons, to be a charge 0, the number of electrons must have the same number, must be the same as the number of protons. So what it means that it has given out 1 electron, making the charge positive 1. Here it says the charge is 0. So means the number of electrons will be the same as the number of electrons. So the number of electrons for here, photons, is 18, while the electronic structure just do as normal, 2.8.8. And here the charge is negative 1, so it means it has taken in 1 electron, which will give us the number photon of 9. So here's the answer for 1A. So 1B, I. Carbon is an element. Define the term element. So element is a pure substance that only consists of 1 type of atom. Lastly, B2. 12.6 C
1360 and 1460 are isotopes of carbon. Complete the table. So here, number of photons just take here because these are the photon number down here. Number of neutrons just -6 and the number above here. So we will get 6, 6, 6, 6, 7, and 8 respectively. Thank you. Okay, proceed. Soalan nombor 2. Tak apa, kamu present je dulu. Teacher nak tengok. Okay, boleh proceed. Sekejap teacher. Saya nak ni. Okey, Ahmad Syami, boleh share tak awak punya slide tu tadi kat saya? Personally ke nak kat group? Dekat group je. Send dekat group. Okay. Okay. Teacher, nampak tak saya Nampak. present? Nampak? Okay. Okay. First untuk soalan 2A1 saya kena rujuk ni balik. Okey, Ahmad, boleh share sekarang awak punya slide tu dekat group sekarang? Ya, just hilang dia punya location dalam file ni. Oh, okey.
Okay, kalau Amir ada masalah, kita proses soalan nombor 3. Okay, teacher. Yep. Okay, nampak kan? Nampak? Silakan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to present question 3 for paper 4 that we answered. So, ammonia is an important chemical. 3A, ammonia is a base. In chemistry, what is meant by the term base? So, we have base and acid. Base is basically alkali lah. And dia punya only definition untuk base is proton acceptor while acid is proton donor. Okay, ada orang yang macam dia akan jawab salah tau, which is dia akan jawab macam base is the substance that will react with acid and produce salt plus water. That is not correct sebab benda tu macam konsep tau. Sekarang ni dia minta definition sebab apa yang kita belajar dalam masa tu redox reaction kau tak silap kita belajar pasal H plus dengan OH and dia ada bagi tahu definition of base and acid. So the only jawapan yang dia accept is proton acceptor lah. Okay, next. Write a chemical equation to show ammonia behaving as a base. So right here I put ammonia dengan hydrochloric acid producing ammonium chloride. So jawapan dia only accept ammonia and then you can put any acid and then ammonium salt lah, apa-apa ammonium salt yang kita tahu. Okay. Kita dapat 2 markah kalau kita buat tu betul. Okay, next. Okay, ni masuk kira-kira. Bila kira-kira kita kena hati-hati sebab dia kadang-kadang dia ada macam conversion of units. So kita kena hati-hatilah. Alright. B. Ammonia reacts with chlorine. The chemical equation is shown. Dia bagi chemical equation kat sini. 1. Calculate the volume of chlorine measured at room temperature and pressure needed to react completely with 0.68 gram of ammonia. So yang ni yang kita belajar dalam macam tahun lepas kot, kita belajar pasal kita convert dia dari mass jadi kita darab dengan molar mass lah apa semua, nak tukar jadi volume, lepas tu darab dengan dia punya mole. So untuk room temperature and pressure memang kita kena ingat 24 decimeter cubic. Alright. So macam ni kita nak cari kan? So kat sini soalan dia dah bagi 0.68 of gram of ammonia. Dia bagi ammonia je tapi dia minta klorin kan. So kita buat ni dulu. So first apa yang kita kena buat, kita kena cari number of mole dalam ammonia. So kita buatlah mass over relative molecular mass. Mass dia dah bagi tadi 0.68. Mana kita nak dapat relative molecular mass? Kita buatlah kita cari mass yang ada dalam periodic table tu untuk nitrogen dengan hydrogen. So nitrogen is 14 while hydrogen is 1. Tapi hydrogen ada 3, so 1 darab 3 equals to 3. 14 plus 3 equals to 17. And then 0.68 over 17, you will get 0.04 mole for mole untuk ammonia lah. Tapi dia minta klorin kan. So kita buatlah ratio sebab dia dalam satu chemical equation. So kita buat ratio ammonia to chlorine. So how do I know ammonia ni ada 2? Sebab kat depan ammonia ni ada 2. Bagi tahu sini, ammonia ada 2, chlorine ni ada 3, atau hydrochloric acid ada 6. Okay, tu tapi hydrochloric acid ni kita abaikan lah sebab dia tak minta pun hydrochloric acid tu, dia minta chlorine je. So 2 ratio dengan 3, 2 dia sama dengan 0.04 tapi kalau chlorine kita tak tahu, kita buatlah X and then kita buat kita kira-kira 0.04 times 3 and then you bahagi dengan 2, you get X which is 0.06 mole. Itulah mole untuk chlorine. Alright, next. Kat sini, apa yang what I do right here, 1 decimeter cubic is equals to 1000 centimeter cubic sebab dia minta volume. Volume dia kat bawah ni dia dah bagi tahu dia nak dalam centimeter cubic kan. So kita convert lah dari 1 decimeter tu jadi 1000 and then dia minta untuk 24 decimeter cubic sebab dia dalam room temperature and pressure. So 24 decimeter cubic equals to 24,000 centimeter cubic. And then darabkan 0.06 mole darab dengan 24,000, you will get 1,440 centimeter cubic for the volume of chlorine. Alright, next.
soalan ni kita kena hati-hati dan juga tengok betul-betul dia punya bond. Sebab kalau tak kita salah buat and salah kira, which can mess up our whole jawapan, sebab soalan macam ni dia related tau. So the chemical equation can be represented as shown. Dia bagi tahu kat sini, dia ada lukis-lukis apa semua. Okay, use the bond energies in the table to determine the energy change, which is delta H, for the reaction between ammonia and chlorine. Dia bagi kat sini bond between N and H is 390, Cl dengan Cl 240, and triple bond with N 945. And H with Cl is 430. So here dia minta the energy to break the bonds. So bila dia break the bonds, maksudnya dia nak reactant. Reactant yang kat depan ni lah, this is reactant. Lepas tu ni product yang I already highlighted in green. So reactant is N dengan H, lepas tu Cl bond dengan Cl. So kita tulis balik, kita salin balik so that kita tahu apa yang kita nak buat. So right here I lukis balik what they did in the question up here. So 390 times 3, kita darab lagi dengan 2. Kenapa 390 times 3? Sebab bond dia ada 3. Dia ada 1, ada 2, ada 3. Allah. Lepas tu darab dengan 2, kenapa? Sebab kat depan dia ada 2 lah. Ni kan. Lepas tu tambah dengan Cl bond dengan Cl. Tapi bond Cl bond dengan Cl tu ada 3. So kita darab lah. 3 darab 240. And then you multiply, you do the calculation, you will get 3060 kilojoule. Okay, next. Energy release when bonds are formed. Form tu maksudnya dia nak product. Our product, kita punya yang last tu kan. Okay, so I wrote balik kat sini, N triple bond with N is 945, while H bond dengan Cl is 430. So N bond dengan N ni 945, while 430 kita darab dengan 6 sebab depan dia ada 6. Kita kena multiply dengan 6. You do the multiplication and then you do the addition, you get 3525 kilojoule. Energy change delta H for the reaction between ammonia and chlorine. So macam mana kita nak cari delta H? Kita buat energy to break the bond tolak dengan energy form, akan dapat delta H. So kita ambil balik jawapan kita awal tadi, which is 3060 minus dengan 3525. You will get negative 465 kilojoule per mole. Alright. Next. Right here, I added some notes kat sini kan. Okay, delta H, kalau di exo, dia punya delta H is negative. Tapi kalau endo, dia punya delta H is positive. So our answer is negative kan. So dia minta kat sini, is the reaction endothermic or exothermic? So kita jawab lah exothermic. Lepas tu explain your answer sebab energy release, which is yang dilepaskan lah selepas, which is the product, is higher than energy taken in, which is sebelum kita punya reactant. Okay. Next. C. Chlorine and bromine are elements in group 7. Okay. The boiling point of chlorine is negative 34 Celsius and the boiling point of bromine is 59 Celsius. So dia dah bagi info kat sini, chlorine tu dia punya boiling point dia rendah while boiling point for bromine is high. Lepas tu dia tanya, explain why bromine has higher boiling point than chlorine. Kita boleh explain kat tiga ni lah. Kita boleh bagi tahu mass bromine ni lagi berat ke, size bromine ni lagi besar ke. Lepas tu attraction between particles of bromine. Sebab tu lah bromine punya temperature untuk dia boiling tu tinggi. So kita boleh cakap bromine is heavier than chlorine. Sebab kalau kita tengok dekat dalam periodic table, bromine punya mass lagi berat daripada chlorine. Lepas tu kita boleh cakap dia punya intermolecular forces of attraction between particles of bromine tu lagi kuat. Sebab tu bila nak break the bond susah. Sebab tu lah dia punya boiling point tu tinggi. Lepas tu, the one that I highlighted down here is extra points that you can add if you want to clarify more on your answer. Which is more heat energy is required to break the bonds of bromine particles. Sebab tadi kita dah cakap atas ni, dia ada stronger intermolecular forces of attraction between particles of bromine. So that's it for question 3. Harap faham. Sekian, terima kasih. Okay, Mas Lina share file awak. Okay.
Amir dah boleh ke? Dah okey ke Amir? Boleh cikgu. Okey, Tidak terus. present. Okay. Untuk sorry. Untuk soalan 2, dia kata displacement reactions occur between metals and metal ions. Displacement reactions can be used to determine the order of reactivity of metals such as lead, Pb, nickel, Ni, and silver, Ag. The ionic equation for a displacement reaction is shown. Nickel in solid state plus Pb2 plus in aqueous state will produce Pb in solid state and nickel 2 plus in aqueous state. The ionic half equations for these reactions are shown. Okay, untuk nickel dia akan tukar jadi dia akan lose electron to become nickel 2 plus and 2 electron, while Pb2 plus will receive 2 electron to become Pb atom. The ionic half equations show the electrons are donated by nickel atoms and accepted by lead 2 ions. Untuk soalan pertama, what is the general term given to the reaction, the type of reaction in which electrons are transferred from one species to another? Saya punya answer is oxidation. Lepas tu yang kat bawah tu ada note. Untuk reduction, kalau dari segi hydrogen and electron, dia gain, while untuk oxidation and while untuk oxygen dengan oxidation state, dia akan lose and decrease. Untuk oxidation pula, dia akan lose hydrogen and lose electron kalau dalam reaction. Dia opposite kepada reduction. Maknanya kalau untuk oxidation state dengan oxygen, oxidation ni dia gain. And then lepas tu soalan A2, dia tanya, identify the reducing agent in displacement reaction, give a reason. The reducing agent is nickel. My reason, because nickel oxidize and become and nickel 2 plus. Untuk soalan yang B, the ionic equation for another displacement reaction is shown. Pb in solid state plus 2Ag plus in aqueous will produce 2Ag plus Pb2 plus. Alright. Write 2 ionic half equations for this reaction. First, Pb will become Pb2 plus plus 2E. The second half equation is 2Ag plus plus with 2E minus will produce 2Ag. And then C, use the information in A and B to put 3 metals, lead, nickel, and silver in order of reactivity. Paling atas nickel, and then the second one is lead, and then the least reactive is silver. Untuk D, nickel is a transition element. Nickel is stronger than sodium. Describe 2 other difference in the physical properties of nickel and sodium. The answer is nickel has higher melting and boiling point than sodium. And also nickel is denser than sodium. Dia tanya tentang physical property, jadi kena jawab pasal physical property lah. Maknanya macam contoh nickel ni memang betul dia mempunyai melting and boiling point yang lagi tinggi daripada sodium dan dia lagi dense, lagi compact daripada sodium.
Untuk E, predict one difference in appearance of aqueous solution of nickel compound compared to aqueous solution of sodium compound. My answer is solution of nickel compounds are colored. Ini nota dia, characteristic of transition metal. Untuk F, 1, the diagram shows the refining of nickel by electrolysis. Saya tak boleh nak transfer soalan, jadi saya guna ni je lah. Untuk ni, label dia anode, macam kita tahu dia positif. Dia dibuat oleh impure nickel. Sebab cathode dia adalah pure nickel and then the electrolyte is nickel salt solution. Lepas tu ada satu lagi yang F2. F2 tu jawapan dia kena letak N. I indicate by writing N on the diagram where nickel is produced. Jawapan dia yang huruf N tu kena letak dekat cathode. I think that's all from me. Yes. Amir, pergi balik yang soalan nombor 2D. Kejap. 2D. 2D. Okay, 2. Okay, 2E. Dua F1. Saya tak ada diagram yang untuk 2F2. Okay, Amir, thank you. Tolong hantar awak punya file sekarang dekat dalam group. Baik je. Okay, so kita tengok untuk soalan yang pertama dahulu. Okay, untuk soalan yang pertama tu, okay, untuk soalan yang pertama ni, kawan kamu dapat 5/6 kenapa dapat 5/6? Yang nombor 1 ni tak ada masalah. Okay, cuma apa yang teacher nak emphasize kat kamu adalah tolong charge ni. Macam mana cara nak lukis charge? Dia mesti sign followed by value. Okay, so awak ikut je lah. Ini charge, ikut je yang kat bawah ni. Okay. So sekarang ni kalau untuk yang ni tak ada masalah, sama ada awak 2.8.8 ataupun 2,8,8. Okay, so sekarang kalau awak pergi yang kat 2, yang ni ada masalah sikit lah sebab dia definition So sekarang awak dah ada satu definition yang kat sini, tolong salin lah. So made up of atoms with the same atomic number. Okay, yang ni. Kejap teacher pergi kat sini. Teacher takut kamu confuse. Sekarang ni kalau contoh kamu ada Mg2+. Okay, 2+ ni adalah dia punya charge. Tapi kalau dia punya oxidation number, okay, kamu akan tulis
+2. Okay, +2. Dia punya oxidation number. Okay, so yang ini akan buat +1 lah. Dia punya untuk charge kalau dalam bentuk tulisan. Kalau oxidation number pun +2. Tapi kalau awak tulis simbol dekat sini, okay, dia adalah 2+. Yang ni teacher nak emphasize balik lah betul-betul dengan kamu. Okay, yang ini adalah made up of atoms with the same atomic number. Okay, ataupun kamu boleh kata substance that cannot be split up. Okay, yang ni So kalau one type of atom ni salah lah. So sama ada awak buat made up of atom with the same atomic number ataupun substance that cannot be split up. So atomic number ni pun ataupun awak nak tukar kepada number of proton pun boleh. Okay, ataupun awak kata proton number pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, so yang ni pun tak ada masalah, semua betul. So yang ni 5/6. Okay, kita tengok next pula. Okay, tanya 12/12. So betul lah. Untuk term base ini sahaja yang dia akan terima iaitu proton acceptor. Okay, so kalau acid, proton donor. Okay, yang ini macam mana dapat 2 markah. Markah yang pertama adalah awak sebutlah amonia. Ataupun awak nak buat NH 4OH plus dengan HCl untuk dapat NH4Cl plus H2O pun boleh diterima 2 markah. Sama ada awak nak guna ammonia solution boleh ataupun awak nak guna ammonium hydroxide pun boleh, tak ada masalah. Okay, so yang ini betul. Okay, very good calculation, complete calculation. Macam ni lah. Okay, kena bagi tahu dan letaklah dekat sini. Okay, so dia ada mole ratio kat sini, jelas. Okay, yang ni nampak berhati-hati lah kan, supaya tak hilang dia punya bond tu. Okay, yang ni pun sama, unit ada. Okay, good. Okay, dan dia punya untuk dapat negatif. Okay, yang ni exothermic betul. So, energy release is higher than energy taken in. Okay, betul. Ataupun kalau kamu nak buat soalan dia, jawapan dia more energy release than being used up pun boleh, tak ada masalah, diterima jugalah. Okay, so yang ini ada yang teacher nak betulkan sikit, tapi dia selamat dapat 2 markah. Sebab apa? Okay, pertama betul dia buat comparison, bromine is heavier than chlorine, betul, ini adalah P1. Okay, yang kedua, bromine has a force of stronger. Okay, dia ada intermolecular forces of attraction between molecule. Okay, dia ada has stronger force of attraction between molecules. Yang ni yang kita nak, between molecules, bukan particles Tapi kenapa dia dapat lagi 1 markah? Sebab stronger intermolecular forces. Yang ini, sebab ini yang menyelamatkan dia. Sama ada awak nak buat bromine has a stronger forces of attraction between molecules ataupun bromine has a stronger intermolecular forces pun boleh. Sebab perkataan molekul ni, dia ada intermolecular. Tapi kalau letak particles tak terima. Okay, so itulah. So next kita pergi dekat Amir. Amir. Okay. Yang ni. Teacher rasa memang ramai yang salah juga yang ni.
oxidation tidak diterima. Awak letak oxidation tak terima, awak letak reduction pun tak akan diterima. So jawapan yang tepat adalah redox reaction. Kenapa? Okay, awak tengok dekat soalan Soalan kata, what is the general term given general term given to the type of reaction which the electrons are transferred. So yang ini adalah kan kamu ada in term of oxygen, in term of hydrogen, in term of oxidation number and in term of transfer of electron. So transfer of electron ni ini semua adalah redox reaction. So jawapan yang diterima sini hanyalah redox reaction. So yang ini tak dapat markah. So yang ni tak dapat. Okay. So kalau yang ini dapat nickel. Okay, yang ni dapat markah. Dia dapat 1. Okay, kenapa? Because and is become, okay, yang ni tak dapat. Okay, sebab sekarang ni give a reason because nickel, okay, nickel atom lose electrons. Bukan ni. Oxidize ni awak kena explain. Kenapa dia oxidize? Sebab dia lose the electrons. Okay. So ini dapat 1. Teacher. Ya saya. Kalau saya buat it donates electrons to lead boleh ke? Boleh. Donate lose ataupun donate pun boleh. Tak ada masalah. Diterima. Cuma yang ini select dia sebab dia tak explain oxidize ni apa. Soalan dia kata yes, dia tahu dia adalah reducing agent. So maksudnya dia undergo oxidation kan. So kenapa dia undergo oxidation? Sebab nickel atom lose electron ataupun nickel atom donate electron. Okay, yang ini. Sekarang ni yang okay. So soalan tak minta state. So tak perlu bagi state mandai-mandai. Terus dia buat. So PB, ini betul lah. Sebab dia type kan. So dia larilah PB 2 plus 2 elektron. Ni diterima. Okay. Sekarang ni 2 ni tak perlu dah. Kan sebab dia sama saja. Okay, dia sama saja. So jawapan yang betul adalah Ag plus elektron Ag. Okay. Yang ini adalah untuk ionic equation. Okay, yang ni betul, tak ada masalah. Nickel, lead dengan silver. Okay. Untuk soalan ni, okay, ingat untuk soalan ni dia kata apa? Kita pergi pada soalan asal D. Okay. Nickel is the transition element. Ini adalah statement. Nickel is stronger than sodium. Statement yang kedua. Okay, describe 2 other differences. Okay, in the physical properties of nickel and sodium. So untuk jawab soalan ni dia mesti ada ayat. Mesti ada ayat comparison. Okay. Macam mana nak ayat comparison? So yang pertama adalah awak boleh sebut nickel has higher density than siapa? Dan sodium. You kena buat comparison dan mesti ada perkataan higher. Higher ni kena ada. Kalau you kata nickel has high density than sodium, tak diterima. Dia nak perkataan yang ada istilah higher. Okay, so tengok jawapan kawan kamu. Nickel has higher melting point, boiling point than sodium. Okay, yang ni ada ni. Ini adalah point yang pertama. Nickel is denser than sodium, betul. Okay, 2 markah. So maksudnya ayat yang kedua ni adalah nickel has higher melting ataupun boiling point lah kan.
So melting point or boiling point, then sodium. Okay, so dapat 2 markah. So kawan kamu ni dapat 2 markah lah. Okay, dapat 2 markah. Teacher, Ya saya. kalau saya kan dia nak compare dua substance je kan. Betul? So kalau saya tulis macam nickel is denser, boleh ke? Is denser than apa? Oh tak ada. Sebab dia memang Tak boleh. Sebab soalan dia bagi nickel dengan sodium dan ayat mesti comparison. So next time awak jumpa soalan macam ni kena buat comparison. A dengan apa? Lepas tu kena ayat higher ataupun lower. Mesti ada perkataan yang menggambarkan dia lebih daripada orang itu. Kalau setakat high, low tak diterima. Okay, tidak menggambarkan comparison. Okay. So next, nombor 2. Ya saya. Kalau saya jawab sodium has lower melting point than nickel, saya tak cakap pasal boiling. Boleh. Dia sama ada you nak cerita melting point ataupun you nak cerita boiling point. Tak kisah, tak ada masalah. Alright, Okay. thank you. So nombor 2, silicon, yang ni apa? Kalau ni predict one different in appearance of aqueous solution of nickel. Kalau yang ini adalah nickel, dia buat yang ni betul lah. Solution of nickel compound or colored, betul? Ataupun ada yang selebihnya lah. Okay, sebab soalan nak one different in appearance of aqueous solution of nickel. Sebab nickel ni adalah transition metal kan? So sodium ni adalah group 1. Okay, awak boleh buat appearance. Kalau appearance of, okay. Kalau awak bagi menu oxidation number tak boleh sebab you tak boleh nampak. So yang ini tak boleh ada dalam jawapan. Okay, has a colored ion compound boleh. Yang ini pun tak boleh ada jawapan, yang ini pun tak boleh. So yang hanya valid adalah ini saja. Sebab sekarang ni keyword dia adalah appearance of aqueous solution. So kalau appearance maksudnya apa yang you boleh observe. So jawapannya hanya satu. Tapi jawapan yang ini boleh diterima bila apa? Jawapan ini boleh diterima. Okay. Apabila soalan hanya kata the comparison between group transition metal dengan group 1. Baru yang ini pun diterima. Tapi untuk soalan yang ni sebab dia lebih spesifik, sebab dia nak appearance yang you can see. Okay, so yang you nampak adalah berkala lah. Okay, so next. Teacher, Ya saya. kalau color of solution sahaja, Color of solution maksudnya? jawapan tu saya tak compare dengan nickel dengan sodium. Saya cakap color of the solution saja. Boleh lah solution of nickel compound or colored. So masa kita tahulah dia berkala lah kat situ. teacher, saya ada soalan. Apakah? Kalau saya macam spesifik sikit boleh ke saya kata solution of nickel compounds are green in colour? Betul ke nickel compound tu green colour? Dia green dengan blue teacher, dia dua. Saya buat bluish green. Okay, so kalau menggambarkan dia colour boleh lah. Tapi next time kita just kata berkala saja. Next time Okay. So sekarang ni kita ada, okay, kawan kamu yang ni betul. Ni tak ada masalah. Okay, tak salah. Okay, yang ini kamu kena bagi nama. Nickel salt je tak diterima. Okay, yang kita terima adalah nickel nitrate solution. Okay, ataupun nickel sulfate solution. Okay, so kalau you tak bagi nama tak diterima lah. Okay, so yang ini settle. Itu saja kan? Okay. Kalau nickel carbonate teacher? Carbonate, okay. Apa sifat yang nak jadi electrolyte? Electrolyte ni dia mesti adalah soluble salt. Carbonate kan all the salt is not dissolved kecuali anak. So maksudnya nickel carbonate tak boleh. Sebab nickel carbonate ni dia adalah insoluble salt. Nak electrolyte dia mesti soluble salt. So sama nak paling selamat next time awak buat je nickel nitrate. Sebab awak tahu kan
all nitrate salts are soluble salt. Boleh tak? Thank you, teacher. Teacher. Ya saya. Nickel chloride boleh lah teacher. Okay, nickel chloride teacher kena check semula. Dia soluble ke tidak? Tapi carbonate dia memang tak soluble. So nanti yang nickel sulfate, nickel chloride dengan nickel nitrate confirm. Sulfate dengan chloride nanti teacher double confirm. Okay? Teacher, Ya saya. kalau macam kiranya kan nitrate dengan sulfate tadi teacher cakap dia memang soluble kan. So kiranya untuk macam elektrolit lain, kalau dia minta elektrolit lain, kiranya macam letak je lah apa-apa nitrate macam tu. Nak selamat. Ya. Betul. Oh, okey. Sebab kita tahu nak jadi electrolyte ni dia mesti adalah soluble dalam bentuk aqueous. Baru dia boleh jadi electrolyte kan. So nak selamat nitrate je lah. Sebab nitrate memang soluble salt. Okay, so proceed soalan nombor 5. Nombor 4. Nombor 4 kan? Okay, nombor 4. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang anda semua tahu, nama saya Nur Aina Sufia daripada kelas 4D. Okay, jadi apa yang saya akan bentang pada hari ini adalah question 4 A dan B sahaja, kerana question 4 dibahagikan kepada 3 kumpulan yang akan membentangnya. Okay, jadi untuk kita teruskan dengan membaca soalan. 20 gram of small lumps of calcium carbonate and 40 cm3 of HCl, concentration 2 mol per dm cube, were placed in a flask on top of a top pan balance. The mass of the flask and content was recorded every minute. Okay, lepas tu kita analisis lah dia punya gambar, semua kita dah tahu dia ada macam ni. Dia punya kedudukan of the apparatus. Then kita baca lagi, the mass of carbon dioxide given off was plotted against time. Then dia bagi chemical equation pula. Calcium carbonate plus HCl will produce calcium chloride and water and carbon dioxide. Lepas tu, in all the experiment mentioned in this question, the calcium carbonate was in excess. Maksudnya calcium carbonate tu yang akan ada lebih, dan HCl tu lah yang akan jadi limiting dia, yang akan digunakan semua. So, soal jawapan yang pertama, soalan dia, how you could determine the mass of carbon dioxide given off in the first 5 minutes. So, macam kita tahu, at first dia punya eksperimen kan banyak reaction occur. So, banyaklah carbon dioxide yang akan produce. So, mass of carbon dioxide yang initial at T equals to 0 minute akan minus dengan mass of carbon dioxide at T equals to 5 minute. Sebab apa macam tu? Sebab bila makin lama dia punya reaction makin sikit lah kan dia punya carbon dioxide yang akan produce. So, macam tu lah kita nak kira mass of carbon dioxide between the 5 minutes tu. So, jawapan dia mass of carbon dioxide at initial T equals to 0 minute minus the mass of carbon dioxide at T equals to 5 minute. Okay. Then soalan yang kedua, label the graph F where the reaction rate is the fastest, S where it is slowing down, and 0 O when the rate is 0. Okay, so macam yang kita tahu, the steeper the graph, the higher the rate of reaction. The higher the gradient, the higher the rate of reaction. The more line of the graph toward the y-axis, the higher the rate of reaction juga kan. So kat mana kita nak letak F ni? F ni kan reaction yang the fastest. The fastest of course lah dekat awal-awal. So kita akan letak dekat awal-awal ni lah. And S where it is slowing down. Slowing down kita akan letak di antara part yang nak zero ni dengan part initial ni. So dia kat tengah-tengah. Okay. Rasanya dan akhir sekali O, which is the rate is 0. Of course lah kita akan letak di hujung sekali sebab the rate, there is no more product is formed.
Okay, so seperti yang anda semua tahu, perkara ini adalah basic yang semua dah sepatutnya tahu tentang graph of rate of reaction. Okay, next soalan yang seterusnya, nombor 3. Explain how the shape of the graph shows where the rate is the fastest, where it is slowing down and where the rate is zero. Sekarang ni disuruh explain pula. So basically apa yang kita kena cakap dekat question ni adalah cerita tentang gradient dia, gradient of the graph. Soalan dia kan ada 2 markah and kita kena ceritakan 3 situation about the graph. Maksudnya yang dekat F ni, F where the rate is fastest, gradient when the rate is slowing down, gradient when rate is zero. So jawapan dia akan jadi macam ni. When the gradient is high, the rate of reaction is the fastest. But when the gradient decrease, the reaction slows down. After that, when the gradient is zero, there are no reaction happen. Macam mana kita nak tahu gradient tu? Kita macam buat segitiga tu kan. Boleh bayang tangent. Boleh bayang tangent. Lepas tu kita buat segitiga macam ni. Faham tak? Macam ni. Tu. Itu macam ni kita gradient dia lah, macam mana dibayangkan nak cari gradient dia. Tapi macam as science ni kita tak adalah spesifik, mana kita just cakap when the gradient is high, the rate of reaction is the fastest, which is dekat sini lah F, dia lagi steeper kan gradient dia. So when the gradient decrease, dia sengit sikit, the reaction is slows down, and after that when the reaction is zero, there's no apa-apa ni, there's no reaction happen lah. Okay. So last question untuk saya bentang. Sketch and label on the same graph the line which would have been obtained if 20 gram of small lumps of calcium carbonate and 80 cm³ of hydrochloric acid and concentration 1 mol per dm cube. Macam kita semua tahu, kalau kat question original 20 gram sama. Cuma beza dia adalah volume of HCl and dia punya concentration. Kalau kita tengok dekat yang dia kasih ni, yang lain dia macam makin bertambah volumenya dan makin berkurang concentrationnya. Jadi kat sini kita tahulah yang the rate of reaction from the original one is more slower kan. Jadi macam mana nak sketch of the graph, dia punya gradient must be lower than the original one, and macam ni lah cara kita nak lukisnya. Kita dia kan macam kita tahu the more line of the graph toward the y-axis, the higher the rate of reaction kan. Tapi disebabkan concentration dia lagi sikit, so maksudnya dia punya line of the soalan yang kita perlu buat tu mestilah lagi sikit daripada yang original one. So dan akhir of the ni is sama with the original. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, so proceed untuk D. Semua boleh nampak ke? Nampak. Boleh. Okay. Alright, ni untuk paper 4, question 4C. Okay, saya Akila Aisyah daripada kelas 4A. Raina, share slide Ana yang tadi kat dalam group Baik teacher. Okay. Okay, so ni ialah diagram untuk question 4. So tadi Aina dah explain untuk
for A and for B. So untuk for C, dia suruh explain in terms of collisions between reacting particles each of the following. So the rate of reaction would be slower if 20 gram of larger lumps of calcium carbonate and 40 cm³ of hydrochloric acid, concentration 2 mol per dm³ were used. Okay, sekarang ni dia cakap rate of reaction slower kalau guna bahan-bahan ni. Apa beza bahan-bahan ni dengan eksperimen yang sebelum ni? Apa yang menyebabkan rate of reaction dia slower? So, kalau kita tengok 20 gram. Okay, tadi 20 gram sama juga. Tapi kalau ikutkan kita tak perlu tengok pun mass dia betul tak, sebab factors of rate of reaction ada 4 je. Concentration, size of reactant, catalyst dengan temperature. So kita tak perlu tengok, tapi better tengok je lah. So mass dia sama je. Lepas tu larger lumps. Tapi dekat sini dia kata dekat eksperimen sebelum ni dia guna small lumps. So beza dia dekat sini ialah larger lumps of calcium carbonate. Okay, tengok lain pula. 40 cm³ volume of hydrochloric acid. Sama je. Concentration 2.0 mol per dm³. Sama juga. So sekarang ni apa yang menyebabkan dia slower is larger lumps of calcium carbonate, the size of the reactant. So kita boleh cakap je lah because of the larger lumps. Oh tak boleh, sebab kenapa dia suruh explain in terms of collision between reacting particles. Okay, kalau dia dah kata dekat sini rate of reaction akan slower. So kita tak perlu cakap lah rate of reaction akan decrease ke increase ke, sebab dia dah cakap dah rate of reaction will be decrease. So kalau rate of reaction decrease, kita tahu collision between particles tu lagi sikit. So rate of collision between particles is lower. Okay, so sekarang ni apa yang menyebabkan rate of collision ni lower? Sebab dia nak dua markah. So kita boleh cakap rate of collision between molecules will decrease. Tapi apa yang menyebabkan rate of collision between the molecules decrease ialah sebabkan larger lump ni. Tapi macam faham tak apa kaitan size of reactant dengan collision? So kaitan dia ialah the total exposed surface area. Ni total exposed surface area. So kita kena ingat kalau size of reactant membesar, besar, total exposed surface area dia berkurang. Kalau size of reactant dia kecil, baru total of exposed surface area dia besar. So nampak yang kat sini, sebab satu orang dia tak nampak macam size of reactant besar, total surface area patutnya besar lah kan. Tapi sepatutnya dia berkurang sebab total surface area nampak kat tepi ni dia ada surface area dia bila tambah-tambah. So sebab bila tambah-tambah dia lagi membesar. So sebab itulah smaller reactant size dia akan keluarkan larger total surface area. Okay. So kita boleh cakap larger lumps of calcium carbonate will decrease its total surface area. The rate of collision between molecules will decrease. So larger decrease total exposed surface area, 1 markah. Lepas tu rate of collision between the molecules will decrease, 1 markah. Sebab dia suruh explain dari segi collision of particles. So ni penting, kena cakap juga pasal collision between particles. Saya rasa patutnya ni particles kot. Okay, next. C2. The reaction rate will be faster. Okay, dia dah cakap dah, reaction rate will be faster. So kita tak payah fikir reaction rate ni dia akan increase ke, dia akan decrease. Bila dia cakap faster, maksudnya rate of reaction mesti increase. So if the experiment was carried out at a higher temperature. So perbezaan eksperimen ni dengan eksperimen yang sebelum ni ialah temperature dia. Okay, eksperimen sebelum ni tak cakap lah temperature dia berapa, tapi eksperimen yang dia rate of reaction dia increase ni, faster ni, temperature dia yang berbeza. Temperature dia lagi tinggi daripada eksperimen yang sebelum ni. So kita kena cakap dari segi maksudnya temperature ni lah yang menyebabkan rate of reaction ni increase. Betul tak? Sebab itu je perbezaan dia dengan eksperimen yang sebelum ni. So when at higher temperature, okay, kita kena tahu. Okay, sebab soalan ni kan dia suruh explain in terms of collision. So pasal collision mesti kena bagi tahu. Okay, so when at higher temperature,
molecules will gain more kinetic energy and move faster. The rate of collision between molecules will increase. So maksudnya kita kena bagi tahu apa kaitan higher temperature dengan rate of collision between particles tu. So bila higher temperature, particles tu dia akan gain banyak energy, lepas tu dia akan bergerak dengan laju. So bila dia bergerak dengan laju, dia akan collide dengan particles lain dengan lagi banyak. So when at higher temperature, molecules will gain more kinetic energy and move faster. Yang tu satu markah, gain more kinetic energy. Okay, sebab higher temperature lagi banyak energy yang supply kan. So the rate of collision between molecules will increase. So tu je kot untuk 4C. Tapi ni cak ada nota sikit. Okay, net factors of reactant. Kita kena tahu kalau concentration kita kena tengok number of particles per unit volume. Kalau size of reactant kita tengok total surface area exposed. Kalau temperature kita tengok kinetic energy of the reactant particles. Dan catalyst dia dah memang function dia sendiri untuk increase untuk speed up reaction tu. So kita just cakap catalyst ni present tak present je. Okay, tu je. Okay, next about soalan yang macam planning experiment. Tapi soalan planning experiment di soalan paper 4. Yang ni antara format yang baru dekat paper 4 dia boleh juga tanya planning experiment. Dia juga Squid Game ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kumpulan saya akan membuat soalan question 4D. Apa yang specialnya question 4D ni? Bukan seorang je yang buat. Bukan 2 orang je yang buat. 3 orang buat, teacher. Okay, jadi saya, Sarah Adila dari 4C, Fariha dari 4C dan juga Nuha dari 4C. Sabar. Teacher dah gambar. Boleh, teacher. Kami semua bergabung otak untuk jawab soalan ni. Kalau tak dapat markah juga tak tahu macam mana, teacher. Okay. Jadi saya serahkan kepada groupmate saya. Okay, so ni question 4D. Saya bagi korang masa 8 saat untuk baca soalan ni. So baca sekarang. Sila baca. Okay, so korang semua dah baca ke soalan ni? Cakap dah kalau dah baca. Dah baca. Bagus. Okay, sekarang ni saya nak highlightkan beberapa benda penting untuk kita jawab soalan ni. Okay, Ara, belum lagi Ara. Okay, dia cakap kita kena producekan calcium chloride. Calcium chloride ni soluble salt. Okay, so kita highlightkan soluble salt ni. Kat situ. Lepas tu, dia mention kita kena prepare a pure dry sample of calcium chloride crystals. So dalam jawapan kita kena mention lah macam mana nak buat crystals ni. Lepas tu and last ni kita kena guna dilute hydrochloric acid. Wajib guna dilute hydrochloric acid and a named substance other than calcium carbonate. So jangan guna calcium carbonate. Highlighted macam Sarah buat ni. Okay, so saya nak explain briefly lah sekejap pasal salt ni apa. Okay. Alright, salt ni dia ada 2 kaki, insoluble salt dengan soluble salt. Tapi saya takkan explainkan insoluble salt sebab dalam soalan dah cakap soluble salt. Okay, soluble salt ni ada lagi 2 kaki, amnaq salt dengan other than amnaq salt. Okay, amnaq salt ni apa? Amnaq salt ni yang ammonium, sodium dengan potassium. Okay, macam ni kita nak buat amnaq salt? Kita guna yang titration method tu yang ada burette. Burette kita masuk ke alkali dalam asid. That is amnaq salt. Macam ni kita dapat amnaq salt. Kalau other than amnaq salt ni ada 3 cara. Asid kita reaktkan dengan reactive metal. Yang kedua, asid reaktkan dengan metal oxide. Dan yang ketiga, asid react dengan metal carbonate. Korang rasa calcium chloride ni amnaq salt ke other than amnaq salt? Jawab. Okay. Okay, betul. Betul. Other than amnaq salt. Lepas tu dia dah cakap kita kena guna selain daripada calcium carbonate. So yang cara ketiga tu asid react dengan metal carbonate tu kita dah boleh potong.
So kita boleh lihat acid dengan reactive metal ataupun acid dengan metal oxide sahaja dalam jawapan kita nanti. Okay, so kita dah dapat dah rough idea kita macam nak jawab soalan ni. Kita teruskan dengan Farihah. Terima kasih. Okay, so this one is like a guideline macam mana kita nak jawab. Yang ni guideline ni daripada webinar hari tu. Sekejap, tak nampak pula. Okay, so kejap. Okay, jadi sekarang ni kita orang, kami pilih untuk use metal oxide. Korang boleh juga use metal dengan reactive metal. Korang boleh juga acid dengan reactive metal. Boleh juga, tapi ikut korang lah. Tapi sekarang kita orang guna metal oxide. So sekarang ni kan soalan minta calcium chloride. So kita check first, ni macam untuk tips tambahan lah kan. Macam kita nak tahu yang kalau soalan tak kata yang calcium chloride tu dia soluble sebenarnya. So kalau korang kena ingat lah yang chloride tu dia ada 3 je yang tak soluble, which is PAH, GG. Okay, ni yang saya ingat lah, PAH, GG, which is PAH tu P tu apa? P is plumbum. Kenapa di GG? Sebab Ag dengan Hg, which is silver dengan mercury. So yang untuk chloride ada 3 yang tak soluble, which is PAH, GG. So sekarang ni dia calcium chloride. So dia soluble. So contohlah kita tahu kalau soalan tak kata yang dia soluble. Okay, so yang ni guideline yang kita orang guna untuk jawab soalan kita orang. Okay, so kita teruskan next slide. Kita tengok jawapan kita apa. Okay, so answer first, untuk first step, add 50 cm3 of hydrochloric acid into a beaker, and then by using a spatula, add calcium oxide powder into beaker until excess. And then kenapa kita kena until excess? Sebab kita nak kena pastikan that all the acid have reacted. Kita kena pastikan yang acid yang kat dalam tu, which is hydrochloric acid, dia kena reacted. So kita kena letak excess calcium oxide. So and then kita filter the mixture using the filter funnel. And then put the filter in an evaporating dish and heat gently. Let the solution cool untuk step 5. And then step 6, obtain crystal by filtering the mixture again. And then untuk 7, rinse the crystal with distilled water. And 8, dry crystal by pressing 2 pieces of filter paper. Dia tak boleh 1 pieces only tau, dia kena 2 sebab dia akan press daripada bawah and then atas macam ni salt kan, kita press macam tu. So kalau korang perasan kat dalam ni kita ada 2 kali filtration. Kenapa kena 2 kali? Sebab first kita dah add calcium oxide tu until excess kan, yang first yang dekat step 2 tu. So untuk kita punya first filtration tu kita nak filter the excess calcium oxide. Okay, itu untuk yang first filtration kita. Untuk second filtration kita tu kita nak filter apa? Kita nak obtain the crystal that form daripada kita heat tadi tu. Itu dia. So Nuha dia nak explain sikit kenapa kita kena evaporate dulu sebelum kita dapat crystal. Okay, so yang ni saya dapat daripada webinar. So banyak tips boleh dapat webinar, so nanti join ya webinar next. Kenapa kita kena evaporate sebelum kenapa kita evaporate sebelum kita crystallizekan dia? Sebab kalau nak crystallize ni dia boleh kalau saturated je. So kalau kita evaporate dengan heat, so nanti tinggal yang saturated je yang tinggal dalam tu. So nanti senanglah crystal form dekat situ. Itu je lah. Terima kasih. Okay, jadi rasanya itu je daripada grup saya. Tapi saya ingin tanya untuk rakan-rakan grup satu saya. Saya 0620, are you ready to take IGCSE? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you. That's all from us. Thank you. Okay, kita pergi dekat sempat awak buat slide yang cantik. Tahniah. Okay, kita pergi balik kepada slide. Okay, boleh stop presenting dan awak share slide dekat group kejap. Teacher? Ya, saya. Kalau saya salinkan untuk teacher boleh tak? Sebab nanti lagi senang teacher nak tengok. Salinkan macam mana? Baik semula? Jawapan kita orang tu dekat kertas. Lepas tu saya snap sebab nanti susah teacher nak tanda. Oh, ya ke? You all dalam apa? PowerPoint tu, kotak tu dia stay tutup. Lepas tu nanti baru dia bergerak. So macam kalau teacher buka kotak tutup jawapan tu. So saya kena salinkan. Okay, hijab tertutup
Okay. Baik. Okay. So sekarang ni, okay, kawan kamu dia minta, teacher boleh tak nak minta answer scheme supaya apa yang kami present tu tak macam salah lah kan. Salah, okay. Pertama sekali, teacher tak boleh bagi answer scheme sebab ada answer scheme ni dia masih lagi sedang dimurnikan dan ada jawapan-jawapan kamu yang kita boleh terima macam itulah. So teacher tak boleh releasekan answer scheme sebab answer scheme ni dia sekadar guideline. Okay, apa yang teacher dengar pada hari ni is normal. Ada yang salah soalan, tak ada masalah. Ada salah jawapan. Teacher tak ada masalah itu semua. Tapi bila teacher dengar awak punya konsep tu is quite accurate. Tapi perlu dimurnikan. Teacher tahu kamu ada idea. Tapi kadang-kadang bila kamu tulis idea kamu di jawapan, dia sama macam ni. Sama ada jawapan tu diterima ataupun tidak. Okay, so hari ni baguslah sebab teacher boleh point out. Awak ingat benda tu betul tapi benda tu tak boleh diterima. Okay, so kita point out untuk jawapan yang salah. Okay, so kalau soalan macam ni, okay, ni tak ada masalah. Cuma apa yang teacher nak betulkan adalah beberapa konsep yang kita kena perhalusi untuk soalan rate of variation. Rate of variation ni tak susah. Cuma dia akan jadi rumit sebab awak kena ingat beberapa term. Awak kena ingat faktor and then awak kena buat karang ayat. Teacher tahu kamu ada idea tapi bila kamu nak tulis jawapan dekat kertas tu dia jadi macam betul ke buat term macam ni. Okay. So maksudnya pertama sekali teacher nak tunjuk untuk A ni. Okay, so A ni sebenarnya terbalik tau. So bukannya T0 tolak T5. So jawapan dia sepatutnya T5 minus T0. Okay, T5 minus T0. So mass of carbon dioxide at T5 minus dengan mass of carbon dioxide in the initial. Okay. So next untuk soalan ini yang teacher betulkan. So yang ni tak dapat markah yang ni tak dapat markah. So next kita pergi yang dekat, okay, label the graph F where the duration is faster as. Okay. Yang ini teacher tak ada, yang ni okay, yang ni betul. Ni betul, yang ini betul, yang ini salah. Okay, kenapa salah? Sebab sekarang ni, zero when the rate is ni, sebenarnya bukan di sini tanda dia. Sebenarnya awak kena cari yang mana adalah betul-betul top. First dia berhenti. So maksudnya kalau kita tengok, kalau buat dekat sini, so maksudnya di sini sebenarnya kan. So ini sebenarnya kosong. Okay. So ini sebenarnya chemical reaction stop. Bila dia start constant. Bila dia start constant itu baru O kat sini. Okay. So yang ini dapat 1 markah je. Okay. Sebab 2 betul daripada 3. So dapat 1 markah. Okay, yang ini. Explain how the shape of the graph shows where the rate is faster. Okay, yang ini hanya kamu buat buat ayat je lah. Dengan apa yang kamu dah label. So jawapan dia, okay, so awak akan buat the steepest graph shows rate is faster. So yang mana? Yang mana kita kata steepest graph? Steepest graph tu kat area sini lah. Yang ni steepest graph. Okay. So next. Baru dapat 1 markah. So next the less steeper graph shows rate is slowing down. Okay. Next. Yang ni lah kamu explain pasal yang S ni. Okay. Then kamu nak explain pasal O pula. The flat graph. Okay. Shows rate is slowing down.
Okay, dapat 2 markah. Okay, so ada 3 point. 1, 2, 3 dapat 2 markah. So when the gradient is high, the rate of reaction is faster. When the gradient decrease, the reaction slow down. When the gradient is 0, okay, kalau macam ni, kalau kita tengok, when the gradient is 0, yang ni dapat markah sebab tak memberitahu the flat graph. When the gradient is high, the rate of reaction is faster. When the gradient decreases. Okay, kalau kamu cerita pasal gradient ni, kita tak tahu higher, gradient high ni refer pada apa. You kena kata steeper. Itu menggambarkan. Okay, so word high ni kita tak terima. Kalau you kata when the gradient is steeper, boleh. Okay, ataupun when the gradient decreases ni tak boleh. You kena less steeper. Okay, so sebab tu teacher kata rate of reaction ni dia bukannya susah. Tapi dia nampak macam susah sebab you kena guna correct word. Okay, so yang ini explain how the shape. Dia kata shape, so kamu kena ceritalah pasal steeper, less steeper ataupun flat graph. Okay, yang ni cara nak yang betul lah, yang O ni dekat sini diam dia. Okay, S ni kalau nak letak kat sini pun boleh, tak ada masalah. As long as area yang dekat sini, area antara area ni. Okay, kalau F pula area yang dekat sini. Okay, next. Yang ni sketch graph ni. Okay, sketch graph kena sketch dan label on the same graph. Okay, the line which would have obtained. Sekarang ni dia guna mass. Okay, yang tadi mass dia 20. Volume dia pakai berapa? 40 kan? Okay, 40. Lepas tu molarity dia pakai 1. Okay, ni yang tadi the original. Sekarang ni yang diubah adalah mass dia pakai 20, sama. Volume dia pakai 80 cm3. Maksudnya dia ada berubah. Okay, so molarity sama. Okay. Sekarang ni teacher nak fahamkan awak tentang konsep. Tentang konsep. Bentuk graf ni betul, apa yang kawan awak betul, tetapi dia ada slack sikit dekat mana? Slack dia dekat, okay, sepatutnya awak akan buat macam ni. So ini tadi kita berhenti kan? Ni area berhenti, so dia akan jadi di sini. Okay, di sini. Maksudnya dia origin dia sama dan tempat dia stop pun mesti sama. Dan dia mesti berada di bawah. So maksudnya ini label. Awak kena label lah kat sini. Label dia apa? Label dia awak letak. Awak letak apa Label on the same graph. So awak letak concentration. Awak letak volume lah kan. So awak letak B. So ini B. Kena label kena label. So B apa? 4B. So kena label 4B. Okay. Kenapa? Sekarang ni kalau kita nak tengok, situasi dia adalah dia macam ni. Kamu ada satu ruang yang sama besar. Kenapa teacher kata ruang yang sama besar? Ruang yang tak sama besar. Okay. Yang ini ruang dia adalah 20 cm3. Yang ini ruang dia adalah 40 cm3. Okay. Tetapi kan dia masukkan benda yang sama iaitu 20 gram. Yang ni pun 20 ke 2 gram? 20 gram betul. Yang ini dia masukkan 20 gram. Yang ni dia masukkan 20 gram. Ibarat dia macam you ada satu kotak yang berbeza saiz. Tapi dalam ni ada 3 bola. Dalam ni pun ada 3 bola. Okay. Yang mana rate of reaction higher? Yang mana rate of reaction higher? Rate of reaction higher adalah pada yang ini. Kotak kecil 3 bola. Sebab dia berlaku frequent collision. Kekerapan dia berlanggar tu lebih often, lebih kerap. Okay, frequency of collision dia increases. So bila frequency of collision increases, rate of reaction increases. Okay, kenapa yang dekat kotak ini tak berlaku kekerapan berlanggar? Sebab ruang dia besar. Ruang dia untuk bertemu tu tak crowded. Macam yang 3 bola tapi 20, yang ni 3 bola tapi 40. Okay.
So sebab tu garisan awak mesti berada di bawah yang original. So yang original ni rate of reaction dia higher. Rate of reaction higher kalau dia towards, dia steeper. Steeper ni maksudnya dia towards Y axis. Nampak tak group 1? Group 1? Nampak. Nampak. Okay. So yang ni awak kena faham. Kenapa 4B ni berada di bawah dia punya line. Okay. Origin sama, berhenti pada tempat yang sama tapi rate of reaction dia berbeza. Okay, rate of reaction dia berbeza. Okay, so next untuk Akila tadi kan 4C. Okay, kalau untuk Akila dah share belum? Oh, teacher saya tak share lagi. Okay. Sekejap. Okay, kita pergi dekat ni, kumpulan Squid Game ni kan. Okay. Kalau yang ini berapa markah? 6. Okay, apa yang teacher boleh dapat, yang teacher boleh bagi sekarang ni, awak akan dapat, okay, add 50 cm³ of hydrochloric acid into a beaker. Okay, by using spatula, add calcium oxide powder into beaker until excess. Okay, so yang ini. Tengok soalan. Okay. So sekarang ni yang ini boleh dapat P1. Okay, untuk dapat P1, adding calcium oxide powder into beaker until excess. Okay, after all acid have reacted, okay, filter the mixture using filter funnel. Yang ini kamu boleh dapat P2. Okay, until excess, yang ini awak boleh ubah until stop, yang ini boleh dapat P2. Okay, yang ini P3. Okay, so add calcium oxide dapat P1. Okay, until excess dapat P2 ataupun awak boleh sebut until stop dissolving. Ini pun menunjukkan yang awak add more. Okay, so P3 adalah after acid have reacted, filter the mixture using filter funnel. Okay, yang ni kita tahulah to remove the calcium oxide, yang unreacted calcium oxide. Okay, P4. Okay, P4 tak dapat P4. Sebab apa? Dia tak boleh sekadar heat gently. Awak kena apa? Heat the filtrate. Okay, until crystal form. Yang ini perkataan yang mesti ada. Until crystal form. Okay. Teacher nak bagi tahu, yang ni adalah maklumat tambahan. Kalau awak kata heat until saturated, yang ini dah tak boleh diterima. Okay, dalam untuk planning eksperimen, heat until saturated ni tak boleh diterima. Sebab apa dia punya justifikasi? Sebab sekarang ni kita tak tahu heat until saturated tu menggambarkan yang macam mana. So kita kena explain more, maksudnya heat the filtrate until crystal form. Ataupun awak boleh kata heat the filtrate until crystal form at the glass rod. Okay. So mesti kena sebut pasal crystal form. Baru dapat P4. Okay, lepas tu untuk P5, allow to cool, let the solution cool, dapat P5. Okay, wash with distilled water. Okay. So maksudnya awak dapat 5/6. Okay yang ni 5/6. Kan? So slack dia sikit je. Slack dia dekat heat ni. Okay. So kena heat the filtrate until crystal form at the glass rod. Ataupun heat the filtrate until crystal start form. So heat until saturated ni dah tak boleh diterima dalam answer scheme. So take note. Okay. So Akila dah start ke share? Share dah? Dah teacher. Okay. So kalau kita tengok kat sini paper 4. Okay, so jawapan dia untuk yang ni lah kan, yang kena mengarang-mengarang ni, yang awak tak berapa nak suka. Tak boleh lah, tak boleh tak berapa nak suka kan.
Sebab dia memberi markah yang banyak. 2 markah, 2 markah, 4 markah. Okay. So explain in term of collision, larger lump. Okay, apa yang Akila cakap tu semua betul, tak ada masalah. Cuma sikit je. Total exposed surface area ni kita kena tukarkan dengan apa? Larger lump, total exposed surface area ni kita buat smaller total surface area. Yang ni pun total exposed surface area ni terimalah dapat P berapa? P smaller total surface area dapat 1. P1. Okay. Smaller total surface area pun diterima ataupun total expose. Kalau tak nak buat expose pun tak ada masalah. Okay. Lagi satu, the rate of collision between the molecule with the decrease. Okay, lower collision rate. So yang ni decrease ini tolong tukar perkataan dia lower. Okay, the rate of collision between the molecule will lower. Tapi kalau yang ini total smaller, lower collision rate, decreases, bolehlah diterima decreases ni. So yang ni boleh dapat P2. But next time buat macam ni, lower collision rate. Next time, lower collision rate. Take note. Okay. So kalau awak jumpa soalan yang melibatkan rate of reaction, dia tanya faktor. Macam mana nak jawab? Pertama, awak bagi tahu faktor. Faktor apa? Yang kedua, awak bagi tahu sebab. Kenapa dia low collision rate ataupun high collision rate. Okay, next. The reaction rate would be faster if the experiment was carried out at higher temperature. Okay, so kita akan cari pasal molecule will gain more kinetic energy. Okay, more kinetic energy diterima dapat P1. Okay, so molecule collides, the rate of collision between the molecule will increase. P2 tak dapat sebab untuk rate of collision will increase higher. Okay, so P2 dapat. Cuma teacher nak betulkan increases ni awak buat higher So berdapat 2. Cuma apa yang next time awak buat collision rate, dia punya word adalah lower dengan higher. Next time guna perkataan lower dengan higher. Okay, so next time guna perkataan lower dengan higher. Boleh tak? Boleh. Boleh, teacher. Okay, next. Sekarang 12:05. Kelas kita habis pukul berapa? $12.30. 12:30. Okay, so sempat tak lagi discuss untuk soalan nombor 5 apa? 5. Okay, sempat. Soalan nombor 5. Discuss soalan nombor 5 siapa? Kita discuss sampai soalan nombor 5. Nombor 6 kita sambung minggu depan. Soalan nombor 5 saya, teacher. Teruskan. Nampak tak teacher screen? Nampak? Okay. So sebab saya buat atas kertas je. Saya buat atas PDF yang diberikan. Okay. Tapi saya cuba sebaik mungkin untuk explain lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok soalan kelima saya present soalan kelima. Soalan adalah sulfur dioxide and sulfides are generally used in food preservation. Sulfur dioxide and sulfide are permitted in wide range of foods including dry foods, breakfast sausage and burger meats. So, soalan pertama dia tanya, state 2 other uses of sulfur dioxide. Yang ni tricky part dia sebab apa? Dia dah bagi, soalan dah bagi fruit preservation. Maksudnya kita dah tak boleh buat point kepada fruit preservation ni. So yang kalau kita tahu dalam buku teks, biasanya yang orang hafal apa? Food preservation untuk sulfur dioxide. Tapi yang ni dia dah beri, maksud dia kata 2 other uses. Sebab tu saya highlight food preservation and other uses. So dia minta selain food preservation, apa lagi 2 yang kita boleh guna
untuk sulfur dioxide ni? Jawapan dia adalah act as disinfectant sebab sulfur dioxide ni digunakan untuk bunuh bakteria. And kedua adalah use in manufacturing of sulfuric acid. Kita boleh guna sulfur dioxide ni untuk buat sulfuric acid. And yang ni untuk extra, kalau sesiapa buat point ketiga ni pun betul juga sebab dalam buku pun state benda yang sama. Kita boleh guna sulfur dioxide ni as bleach in manufacture of wood pulp for paper. Iaitu antara terbalik ayat saya, patutnya as bleach. Dia bleach wood pulp in manufacture of paper. Ayat saya terbalik, sorry ya. Yang ni as bleach for wood pulp. Padam. Okay. Dia bleach wood pulp untuk manufacture of paper. Itu adalah 4, termasuk food preservation adalah 4 poin utama kegunaan sulfur dioxide. So kalau buat mana-mana daripada 3 ni dapat betul lah. Okay. So kita gerak ke next question is that one source of sulfur dioxide is burning sulfur in air. Describe how sulfur dioxide can be made from the ore zinc sulfide. Zinc sulfide ni apa formula dia? Kita tengok zinc sulfide adalah ZnS. Lepas tu macam ni kita nak dia tanya how can we get sulfur dioxide from zinc sulfide? So zinc sulfide adalah ZnS. ZnS ni maksud kita nak dapatkan sulfur dioxide adalah by roasting zinc sulfide in air ataupun smelting of the ore in presence of air. Adalah sebab ZnS yang penting adalah kena ada air ni. Kena ada air. Sebab apa? Kalau ZnS kita tambahkan dengan salah warna. ZnS plus O2 will produce Cici dengar tak? Dengar? Okay. Teruskan. Dengar? ZnS plus O2 kalau kita burnkan dia dengan air, maksudnya kalau kita burn dia dengan air tu ada presence of oxygen lah. So kita akan dapat ZnO plus SO2. So daripada equation ni kita boleh dapat SO2. So means betul lah kalau kita burn ataupun kita add sama ada roasting ataupun burn ataupun add heat to zinc sulfide in the presence of air, sebab air tu ada oksigen, so kita boleh dapat sulfur dioxide. Lepas tu dia punya lagi satu produk tu adalah ZnO, zinc oxide. Okay, so itu adalah jawapan kepada soalan kedua ni. And for B pula, B ni korang sambil saya explain tu korang baca soalan dia. Sebab kita pun dah buat hari tu. Ada 4 stage bagi manufacturing of sulfuric acid ni by contact process. Nama contact process ni, nama prosesnya adalah contact process untuk kita dapat sulfuric acid. So 4 stages ni include kita ada raw material dia. Raw material untuk contact process ni adalah apa? Sulfur dan juga oksigen. Itu adalah first step. Lepas tu kita akan dapat daripada sulfur dan oksigen tu kita akan burn di dalam air. Molten sulfur is burn in air. Lepas tu kita akan dapat sulfur dioxide. Sulfur dioxide kita dapat bila kita reactkan dengan kita add more air dekat sulfur dioxide tu, kita akan formkan sulfur trioxide. Lepas tu daripada sulfur trioxide kita akan dapat oleum. Daripada oleum kita tambahkan water, kita akan dapat sulfuric acid. So soalan pertama dia tanya untuk stage 1. Stage 1 adalah molten sulfur is burned in air to produce sulfur dioxide gas. So dia suruh bagi state symbol dia. So S saya letak, kenapa liquid? Kenapa tak letak solid? So kalau kita belajar dalam contact process, S yang digunakan adalah dalam bentuk solid. Sulfur solid dalam buku. So tapi saya letak L, saya pun agak confident dengan L ni sebab dia kata molten sulfur. Sulfur tu berada dalam keadaan molten. So dia adalah dalam keadaan liquid. Kenapa tak AQ molten? Sebab molten ni adalah dalam keadaan cair. Sulfur yang dah cair. Sulfur yang dah sulfur yang molten lah. Lepas tu kalau dia tak aqueous adalah sebab sulfur ni, dia bukan kata sulfur ni dia mixkan dengan water. Kalau mixkan water baru kita kata, kalau dia jadi solution baru kita kata dia adalah aqueous. So saya letak S untuk sulfur, simbol dia adalah liquid. Oxygen O2 simbol dia adalah gas obviously, and SO2 kita akan dapat
sulfur dioxide in the form of gas. Sebab stage 1 tu dia sendiri kata sulfur dioxide gas. So kita dapat L, liquid, gas, gas. Alright. So untuk soalan kedua, write chemical equation for the reaction is stage 4. Stage 4. Okay, stage 4 ni apa? Oleum is added to water to form sulfuric acid. So stage 4 ni adalah di mana kita gunakan oleum, lepas kita ada reactant oleum, kita ada reactant oleum, kita ada reactant water, dia akan formkan sulfuric acid. Allah. Dia akan formkan sulfuric acid. So oleum, apa chemical formula dia? Dia dah bagi kat atas tu. Ini chemical formula untuk oleum. H2S2O7. So yang kita kena buat, letak je H2S2O7 tambah H2O sebab water. Tambah H2O akan producekan 2H2SO4. 2H2SO4 ni apa? Concentrated sulfuric acid. So ni adalah chemical formula dia, chemical equation dia. Alright. So untuk soalan next ni adalah soalan C1. C ni dia kata equation equilibrium ni ada dekat stage 2. So equilibrium yang berlaku dekat dalam konteks proses ni adalah dekat stage 2. Stage 2 ni di mana adalah proses sulfur dioxide is reacting with oxygen to form sulfur trioxide. So equilibrium happens at stage 2 lah kan. So dia tanya, oxygen used in reaction is supplied from the air. Dalam equation ni, what is volume of air contains 1 decimeter cube of oxygen. So dia tanya, kalau 1 decimeter cube of oxygen, berapa volume of air pula? Volume of oxygen dalam air tu adalah 1 decimeter cube. Kalau oxygen tu 1 decimeter cube, air tu berapa? So basic ataupun general knowledge yang kita boleh tahu adalah air ni adalah oxygen adalah 20% of air. So kita boleh buat calculation daripada situ, adalah simple calculation lah, ataupun kita boleh congak dalam kepala otak adalah 1 decimeter cube of oxygen adalah sama dengan 20% of air. So kalau 100% of air adalah berapa volume dia? Tentu volume of oxygen 1 ratio to 20%. X adalah apa yang kita nak cari adalah volume of air ratio to 100%. So kita buat darab silang adalah 100 bahagi dengan 20. So kita potong 10 bahagi 2, kita dapat 5 decimeter cube. So the final answer is 5 decimeter cube. Ni macam nak tunjuk lah, nak explain kenapa dapat 5 decimeter cube. Korang boleh je congak sebab yang ni adalah memang simple calculation. Kita boleh fikir secara logik. Kalau 1/5, 1. Kalau 5/5, 5. Macam tu. Alright. So that is for C1. C2 pula dia tanya. Ni dia tanya pasal yang ni, dia main shifting equilibrium dia pula. So dia tanya, forward reaction is exothermic. The reaction is usually carried out at a temperature of between 400 degrees Celsius and 450 degrees Celsius. What is the effect on the position of equilibrium of using a temperature above 450 degrees Celsius? Maksudnya dia kata carry out between 400 450. Tapi apa jadi kalau kita increase kan lebih daripada 450? Okay, so point dia, okay, ni sebenarnya daripada soalan ni tau. Daripada soalan ni dia bawa ke dia bawa ke bawah ni. Daripada soalan tu. Okay, so saya dah keluarkan kat tepi ni. Seperti korang semua ingat, mesti korang semua ingat kan, dekat surau waktu PGA, teacher Afika sendiri dah ajar kita yang apa, jongkar-jongkit tu. Jongkar-jongkit untuk equilibrium. Alright, so dia macam ni lah, secara simple je. Sebab saya boleh explain secara simple je. Ini adalah macam mana yang teacher tunjuk kat kita waktu PKA tu. Ni dalam bentuk equilibrium 2SO2 plus O2 dengan 2SO3. Tapi apabila kita apply heat, apabila kita apply heat dekat equation ni, kita akan dapat macam ni. So apa benda macam ni? Kenapa 2SO2 plus O2 dekat bawah, 2SO3 kat atas? Sebab dia sendiri kata forward reaction is exothermic. Forward reaction is exothermic.
Maksudnya kalau forward reaction ni exothermic, dia akan gives off heat. So dia kata, maksud dia kata temperature above 450, maksud kita tambah lagi temperature tu. Kalau untuk equation yang forward reaction dia exothermic, kalau kita tambah lagi, kita tambah lagi heat tu, equilibrium tu akan shift to the left. So dia akan favor forward backward reaction lah instead of forward reaction. Sebab apa? Kalau forward reaction exothermic, backward reaction adalah endothermic. So kalau kita tambah lagi heat, endothermic lah yang akan dapat benefit. So jawapan dia adalah this will shift the equilibrium to the left. That left side of the equation, sebab left side tu adalah belah reactant and it will favor backward reaction, that is endothermic. Ataupun kita cakap sebab forward reaction kepada benda ni adalah exothermic. Itu dia cakap macam tu juga. So jawapan dia macam ni lah. This will shift the equilibrium to the left, favor backward reaction. Backward reaction tu adalah apa? Endothermic. Right. So soalan ketiga pula. Sulfur dioxide is more expensive than air. Explain the advantage of using an excess of air in production of sulfur trioxide. Okay, first kita kena faham tau. Apa yang dia nak kata sebenarnya? Dia kata sulfur dioxide ni mahal daripada air. Lalu kenapa, apa advantage kalau kita guna air tu? Kita guna excess of air. Maksud kita tambah lagi air instead of kita tambah sulfur dioxide in the equation. So jawapan dia adalah it will excess air will improve the yield of sulfur trioxide gain. So equilibrium will shift to the right. Okay, nampak tak kenapa? Sebenarnya di sini tau. Connect tadi. Okay ni. So kita tambah lagi air. Ini O2, kita tambah lagi O2, kita tambah lagi O2, kita tambah lagi air. Kita banyak, kita tambah air sebab apa? Kita buat dia dalam bentuk excess. Bila dalam bentuk excess, lagi banyak provided for reactant punya part. Lepas tu lagi banyak provided for reactant punya part. Reactant boleh banyak lagi produk tu boleh banyak lagi produce sebab reactant banyak react. Sebab banyak O2 boleh banyak collide dengan 2SO2. So dia akan produce lebih banyak 2SO3. So itulah menyebabkan saya menjawab equilibrium our SSA improve the yield of sulfur trioxide gain. So the equilibrium will shift to the right. Right itu adalah belah produk sebab reactant kita increase reactant tu. So itu jawapan yang saya berikan. Dan seterusnya D1 dia tanya. Ini dia tanya. Ini dia bagi ni apa condition waktu contact process tu. Condition waktu contact process tu ada dua tau. Satu heat iaitu kita buat 450 degree Celsius and lagi satu adalah apa? Pressure. Pressure tu kita letak apa? Untuk contact process kita letak low je pressure dia. That is 2 atmosphere. 2 atmospheric pressure. So 2 atm is used in contact process at equilibrium. About 98% SO3 is present. So dia nak kata kalau kita buat contact process ni seperti biasa dalam condition yang 2 ATM tu, kita akan dapat 98% of SO3. So kalau dia tanya what is effect on position of equilibrium using a high pressure. So dia tanya kalau kita guna high pressure, apa jadi dekat equilibrium position tu? So kalau in terms of position, kita boleh kata dia gerak sama ada ke kiri atau ke kanan saja. Tak ada ke atas, tak ada ke bawah sebab equation tu dalam bentuk straight, ada belah kanan, ada belah kiri. So apa yang kita boleh kata adalah dia akan shift to the right side. Sebab apa right side? Dia right side adalah sebab dia ada fewer molecule dekat equation tu. Kita tengok balik equation tu. Nak comparekan belah depan punya equation. Belah depan punya equation ada 3 molekul. 2 tambah 1 of O2 akan dapat 3 molekul. Belakang ada 2 molekul. So mana satu lagi banyak? Depan lah kan. So produk ada lebih sikit punya number of molecule. So equilibrium will shift to the right sebab produk ada lebih sikit molekul. And reactant lebih banyak molekul, so diorang boleh dengan increase of pressure diorang boleh react lebih banyak, more effective collision, so diorang akan produce lebih banyak produk. So itulah maksud dia daripada shift to the right side. And D second is dia tanya D Roman ni explain why high pressure is not used. Higher pressure is not used because dia sendiri kata about 98% of SO3 dapat waktu 2 ATM ni. 98 ni cukup tak?
98 ni sebenarnya dah macam kita kata boleh, macam banyak dah lah kita boleh dapat daripada 98% ni. Banyak lah tu kita boleh dapat 98% tu. Macam kalau nak kata A star kan. A star tu kita dah boleh dapat A star dah 98 ni. Wait, kenapa kita tak nak 100%? Kita tak boleh tamak dalam hidup ni. Kita hanya boleh dapat apa yang kita mampu saja, dan dengan usaha dan doa dan tawakal kita dapat 98%. So kita tak dapat tak function lah kalau kita macam benda dah lepas tu, tak function lah kita macam nak usik-usik benda tu lagi. So kita tak buat higher pressure sebab yield produce is already sufficient. Kalau kita nak tambah lagi pressure untuk dapatkan lebih daripada 98, macam tak function. Sebab apa? Nanti sebab dah cukup dah. Kalau kita tambah pressure lagi, mungkin perlukan expensive equipment or something like that. So macam tak relevan lah kan. So untuk next question, E. Dia kata sulfur dioxide is toxic gas, colorless gas. Dia tanya environmental reason. So environmental reason yang main kita tahu tentang sulfur dioxide ni adalah acid rain. Kenapa acid rain? Sebab sulfur dioxide ni dia akan formkan dengan fossil fuel. Dia forms fossil fuel. Sulfur dioxide ni dia akan formkan fossil fuel. Lepas tu bila fossil fuel ni di-burn, sebab sulfur ni dia contain dalam fossil fuel ni as impurity. So bila kita bakar fossil fuel tu, dia akan convert sulfur as impurity tu, dia akan convert ke sulfuric acid dalam udara yang lembab. Bila dia jadi sulfuric acid dalam udara lembab, dia jadi acid lah dalam keliling macam udara lembab kita keliling ni. Lepas tu dia akan naik ke awan, lepas tu dia naik ke awan, dia evaporate to the cloud. Lepas tu cloud tu akan turun nanti. Yang air yang dia akan dissolve lah, dia akan dissolve sekali dalam air yang hujan tu turun nanti. So hujan tu turun nanti akan jadi hujan yang berasid. That is why we call it acid rain. And the next and last is describe the test for sulfur dioxide. Yang ni teacher saya rasa teacher dah ulang banyak kali teacher dah ada ulang. And kat webinar dah banyak sentuh kan tentang test for sulfur dioxide ni. Test dia adalah apa? Purple acidified potassium manganate 7. Jangan lupa 7 ni risau tak ada markah pula kalau tak letak 7 ni. So kalau apa akan jadi kalau kita guna purple acidified potassium manganate 7? The solution of the solution yang kita mix tu akan decolorize. Maksudnya dia akan jadi daripada warna purple ke ni. Ni saya kalau letak contoh. Daripada warna purple dia akan jadi colorless. So dia akan decolorize. So itu saja untuk soalan kelima. Thank you. That is all for my presentation. Okay, thank you Nafis. Nampak dia bercakap non-stop kan. Maksudnya dia dah mahir lah topik ni. Okay, cuba share kejap. Share 5 minit teacher nak wrap up untuk soalan nombor 5 tu. Alright teacher. Okay, soalan nombor 6 kita akan sambung minggu depan. Kan dah laju sangat ni nak buat apa kan. Bagi teacher better kita faham daripada kita laju sangat. Okay, dah share ke? Sekejap teacher. Ada yang siapa-siapa pergi sembahyang Jumaat ke? Saya cikgu. Kejap. Pukul berapa awak nak pergi? Saya pergi pukul 12.45 cikgu. Okay, bagi masa teacher 5 minit, 5 ke 10 minit. Okay, so sekarang ni rindu solat Jumaat. Okay, kamu kalau waktu solat fardu tu macam mana solat fardu? Tiba trigger kan? Dah share ke? Teacher, saya share dalam bentuk gambar boleh je sebab itu yang tu saya buat tu, yang lain tu semua kosong. Saya buat solat 5 je. Saya share dalam bentuk gambar ni teacher. Okay. Sila. Teacher nak download download the folder. Okay, so kita tengok kejap. Tak ada pun, tak download pun, tipu.
Tu teacher nak download. Teacher tak boleh conteng macam ni. Boleh conteng ke? Tak boleh, teacher tak boleh conteng. Boleh download teacher sebab saya hantar kat Telegram. Awak banyak hantar gambar ke sekali je? Saya hantar banyak. Oh banyak lah. Teacher tekan save as je. Teacher right click kat gambar tu tekan save as. Okay, so macam tu tak apa. Okay, so awak tengok kat sini teacher baru dapat satu gambar. Yang ni ke gambarnya? Okay. Untuk yang ini tak ada masalah. Cuma nanti teacher akan check balik act as disinfectant ni terima ke tak. Sebab bila teacher cari kat buku jawapannya awak jumpa kat mana act as disinfectant ni? Buku mana awak dapat? Saya dapat daripada ni teacher apa? Revision guide. Dalam revision guide Okay, nanti kita double check. So untuk yang use in manufacturing of sulfuric acid dengan act as a bleach in wood pulp ni tak ada masalah. Okay. Okay, yang number 2 ni by roasting zinc sulfide ni perkataan yang kita cari adalah roasting roasting ni dapat markah. Lepas tu in air. In air pun dapat markah. Okay, so yang ni boleh dapat 2 markah. So macam mana dapat 2 markah? By roasting zinc sulfide in air. Okay. Yang teacher, ini dia saya. Kalau pakai burning boleh diterima. Dia roasting, burning ataupun heating. Okay, burning, heating ataupun roasting. Okay. Yang ni very good. Jawapan untuk sulfur ni adalah liquid sebab molten. Okay, L. Kalau awak letak S salah. Kalau awak letak AQ, aqueous pun salah. Sebab aqueous tu kena present of water. Sedangkan yang dekat sini adalah molten sulfur. So dia dalam bentuk liquid. Okay. Aqueous pun dalam bentuk liquid. Tapi aqueous tu kena present in water. Okay. So jawapan dia L, G, G. Ini tak ada masalah. Oleum. Yang ni teacher cakap banyak kali. Tolonglah hafal oleum punya formula. So oleum react dengan water, you akan dapat sulfuric acid. So chemical equation ni tak masalah, betul? Okay, cuma teacher nak tanya, oksigen ni bukan 21% ke? 21 teacher. 21, tapi kalau kira-kira still dapat 5 decimeter cube, betul tak? Dapat 4.76 macam tu. 4.76 tu you run off dapat 5 lah kan. So masih diterima lah. So kalau guna 20 ke 21 masih boleh terima. Tapi next time 21% Okay, yang ini tak ada masalah. Maksudnya Nafis memang faham betul-betul lah. Siapa yang masih tak faham lagi, yang teacher cakap berkali-kali awak masih tak boleh lagi absorb, mungkin awak memerlukan suara yang lain. Di mana teacher rasa Nafis boleh menerangkan konsep equilibrium ni dengan bagus. So silalah pergi ke jumpa Nafis. Okay, so yang ni teacher tak ada masalah dengan jawapan dia. Dah habis ke? Belum Nafis? Lagi awak share. Ini je, sampai sini je. Yang acid rain tu? Nafis? Teacher, sorry. Saya sending. Sending. Lupa pula hantar. Alright, teacher dah hantar. Okay. Yang ini. Test ni. Okay, betul kita guna acidified potassium manganate 7 tapi kurangnya adalah solution. Perkataan solution tak ada, salah. Okay. Observation kena ada initial dengan final. So solution will turn from purple to colourless. Tolong baiki sikit jawapan untuk E2. So E2 ni untuk sulfur dioxide kita akan guna acidified potassium manganate 7 solution. So your observation, okay, the purple colour of the solution will turns to colourless. Decolorize ni tak diterima. Sebab dia tak menunjukkan initial dengan final. Jangan nangis bawah katil. Tapi kita tak akan buat benda yang sama bila soalan yang sama ke luar masa exam yang sebenar. Boleh tak? Boleh teacher. Okay. So itu sahaja. Overall alhamdulillah teacher dah nampak dah. Mungkin kamu semalam tu adalah kejutan budaya ya. Mungkin kamu terkejut. Macam teacher cakap, group 1 ni adalah potensi yang cerah. Okay. So kamu adalah outstanding performance student.
So bila kamu dikategorikan sebagai outstanding performance student, so you kena rasa glad dan tolonglah bertindak seperti student tersebut. Okay? Kita jumpa minggu hadapan, bincang soalan nombor 6 dan nanti teacher akan bagi tahu soalan apa yang kita kena buat. Kalau awak tengok planning dah ada bagi tahu kan, tak silap. Tak apa, nanti teacher bagi tahulah untuk next set kena buat apa. Okay? So itu sahaja. Teacher ada bagi link kehadiran. Sila isi kehadiran sekarang dekat komen. Teacher, tu bukan link Google Meet ke? Ya Allah, ya Tuhan, ya ke? Okay. Confident kan? Okay. Dah. Isi sekarang. Jangan keluar lagi. Isi sekarang. Tarikh hari ni 24 Semalam ada pula student isi 24. Hari ni 24. Kamu ni. Mengigau. Dia ke hadapan juga. Ni. Bukan. Tu masih kurang alert. Macam semalam teacher kata hafal SOP. Tak hafal-hafal. Habis bila nak hafal? Besok exam malam ni baru terkedek-kedek nak hafal.